Baru-baru ni tuan-tuan, timbul satu semalam timbul satu cerita bahawa ada seorang menteri, bertaraf menteri lah, dia pergi masuk ke dalam KLIA, menceroboh katanya. Lepas tu bila dia menceroboh, dia membebaskan seorang pelancong Cina, perempuan Cina. Okey, kemudian benda tu disebarkan oleh geng-geng PN ni. Nampak? Inilah dia geng DAP, dia kata. Geng DAP. Macam aku tepuk dahi. Pertama, baik nak ceritalah seluang. Lain kali cek fakta dulu. Kau jangan tengok Cina tu DAP. Yang tu YB Tiong ni daripada GPS. Dia bukan PBB pun, dia parti lain. Parti PDP kan kalau tak silap, dalam GPS, komponen GPS tu. Dan dia adalah ahli parlimen Bintulu. Kenapa saya kenal dia? Yalah saya duk lawan dia selama ni. Tak apalah, sekarang dah kajang perpaduan tak lawan lah kan. So dia ni memang terkenal sebagai orang yang memang robust lah kan? Saya boleh kata macam tu. Dia style Bung Mohtar tapi Sarawak punya. Siapa kenal dia lah. Siapa kenal dia. Baik. So dia masuk, diberitakanlah tanpa pas, masuk serbu macam tu, konon-kononnya selamatkan pelancong Cina sebagainya. Inilah nak membela orang Cina. Okay. Dia buat kenyataan akhbar. Pertama dia kata dia masuk bukannya langgar, dia ada pas. Dia sebagai menteri, dia ada pas VIP. Dan dia datang dengan polis bantuan. Sebab apa? Sebab ikut kenyataan akhbar beliau, ada seorang wanita, katanya dia warga Cina tetapi dia wartawan, dan dia di-call oleh konsulat China untuk settlekan benda ni. Dan dia dah ditahan lebih kurang dah 15 hari. 15 hari oleh immigration. Nak bebas boleh, tapi bayaran sekian. 10,000 berapa lah, 15,000 total bayaran diminta oleh immigration tu. Diminta, dia kata. Jadi dia bengang, dia masuk lah, dia tanya, kenapa kita tahan macam ni? Ni saya nak cerita tuan-tuan. Tahanan immigration lah. Saya pernah dalam lock-up saya dulu, tahanan immigration. Dan tahanan immigration ni memang boleh ditahan berhari-hari, berbelas hari. In fact dalam lock-up saya tu 14 hari dah masuk lock-up, tapi tak ada lawyer, tak ada, semua tak ada. Tak dipanggil, nak dibawa ke mahkamah pun tidak. Jadi tak tahu apa nasib dia orang. Dan ini berlaku. Saya bukan nak salahkan undang-undang tu sendiri, tetapi memandangkan kita dah menang ni, YB Menteri Saifuddin Nasution, tolong tengok perkara ini. Kita jangan anaya orang lah. Itu je. Dan kalau mereka nak lawyer, kena ada dia punya pengeras dia. Ini dia cerita sendiri ni. Dia cerita sendiri dekat saya. Tapi saya malah nak dedahkan benda tu kan. Malam ni saya bawa cerita. So dalam hal ini, apa yang berlaku adalah dikatakan bahawa diorang dah ada yang minta duit. So berlaku rasuah dekat situ. Jadi Menteri Anthony Loke pun membuat kenyataan. Tak timbul isu Tiong ceroboh semua menteri ada pas VIP. Setiap menteri mempunyai pas VIP untuk memasuki kawasan KLIA, kata Anthony Loke. Ini setelah Menteri Pelancongan Tiong King Sing didakwa melanggar protokol keselamatan apabila masuk ke kaunter bagi menyelamatkan seorang warga Cina yang diterahan oleh pegawai immigration. Loke menjelaskan tidak ada isu pelanggaran protokol kerana menteri dibenarkan masuk walaupun tidak menaiki penerbangan. Semasa beliau berada di KLIA, memang diiringi oleh polis bantuan dan anggota keselamatan MAHB. Dari segi isu pas keselamatan itu tak jadi isu. Sebenarnya setiap menteri ada pas untuk masuk ke lapangan terbang, walaupun kadang-kadang bukan ambil flight. Semalam pun saya berada di lapangan terbang, bukan saya ambil flight, tapi saya lancarkan satu penerbangan. Jadi saya masuk kawasan larangan seperti bahagian pelepasan dan sebagainya. Bagi saya, isu PAS tak timbul. So tak ada isu istilah menceroboh. Pada Khamis lalu, Bebas News memetik mendakwa seorang menteri telah melanggar protokol. Semalam Tiong mengakui dia ialah menteri yang terlibat dalam kekecohan di terminal. Bagaimanapun menteri itu mendakwa kehadirannya bagi mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang itu. Tiong menjelaskan warga Cina yang dibelanya itu sebenarnya ditahan tanpa alasan. Katanya kedua-dua pegawai immigration terbabit dan pelancong berkenaan mempunyai masalah komunikasi. Mengulas lanjut, Loke berkata dia tidak pasti apa sebenarnya berlaku kerana dia tidak hadir bersama Tiong dan tiada rakaman CCTV. Tetapi mengikut laporan MBHB, beliau diiringi oleh anggota keselamatan semasa tempoh beliau berada di lapangan terbang. Lain-lain dari itu, dari segi isu bersama Jabatan Immigration, KDN akan buat siasatan lebih terperinci. Now, daripada sini juga dia kata memang ada memang mempunyai pas, mempunyai pas dari segi keselamatan tak ada isu.
Dan Tiong sendiri mendakwa bahawa dia datang atas permintaan konsulat daripada China. Alright, so sebenarnya tak ada isu pun. Okey, terdapat dakwaan rasuah. SPRM hari ini mengeluarkan kenyataan bahawa SPRM akan menyiasat akan dakwaan rasuah tersebut. Apa orang kata, mereka akan menyiasat, mereka akan mengadakan siasatan. Yang saya bacakan ini, SPRM siasat aduan rasuah di KLIA seperti didakwa menteri. Okay, kita baca kenyataan. SPRM siasat aduan rasuah seperti didakwa menteri. Suruhanjaya SPRM akan menyiasat dakwaan rasuah sebagaimana didakwa oleh menteri. Berhubung dakwaan rasuah oleh Menteri Pelancongan, SPRM akan menyiasat perkara itu. Kami akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat sewajarnya. Oleh itu kami menggesa orang ramai supaya tidak mensensasikan atau membuat spekulasi mengenainya. Kami selalu portal Bebas News melaporkan seorang menteri didakwa melanggar protokol dengan menyerbu kaunter immigration untuk menyelamatkan seorang pelancong. Okey. Tiong mengakui dia menteri yang terbabit dan menyatakan ada usaha menyelamatkan wanita itu membongkar dakwaan rasuah di kalangan pegawai KLIA. Dia mendakwa beberapa pegawai immigration meminta rasuah sehingga RM3,000 dari pelancong yang ditahan. Mereka juga menggesa SPRM menyiasat perkara itu dan mengatakan akan memberi maklumat yang diperlukan. Kenyataan Tiong bagaimanapun tidak mendedahkan identiti wanita diselamatkannya. Bagaimanapun The Star memetik sebagai berkata bahawa wanita itu adalah kaki tangan stesen TV milik kerajaan China yang tiba di Malaysia bersama dengan pegawai atasannya. The Star melaporkan pegawai kanan itu dibenarkan masuk pegawai immigration dan meminta bantuan daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Guangzhou. Tiong dipetik berkata dia menerima panggilan daripada kaki tangan konsulat berhubung kejadian itu. Sementara itu, kedutaan China di Malaysia berkata pihaknya sedang menyemak dengan pihak berkaitan untuk mendapat maklumat lanjut. Kami telah melihat laporan berita dan sedang menyemak. Kedutaan China amat mementingkan dan melakukan segala usaha untuk melindungi hak dan kepentingan sah warga negara China di Malaysia. Okey. Jadi perkara itu sekarang ini telah disiasat. RM3,000 saya sebut tadi RM15,000, saya tak tahu baca kat mana, tapi RM3,000 dikatakan dakwaan itu ada rasuah tersebut dikatakan berlaku. Kalau kena bang, tak berbaloi RM3,000 tu tak berbaloi RM3,000 tersebut. Apa yang fitnah tuan-tuan? Kita tengok baru-baru ini yang fitnah siapa? Banyaknya yang kalah fitnah orang PAS. Majoriti adalah orang PAS. Sama ada mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Soalan saya, adakah dosa fitnah dianggap sebagai dosa besar? Kalau dianggap sebagai dosa besar, Sanusi tak boleh bayar, tak boleh bertanding tu. Sanusi tak boleh bertanding di Dun Kedah. So kalau PAS meletakkan Sanusi bertanding di Dun Kedah, bermakna PAS telah menyanggah fatwa calon dia sendiri. Jadi kita tengok adakah PAS cakap serupa bikin ataupun PAS cakap tak serupa bikin. Tak payah sembang lah pasal dosa besar lah, itulah inilah. Menteri besar kalah saman fitnah tau. Siapa berani kata fitnah itu bukan dosa besar tuan-tuan? Ayat Al-Quran banyak menyebut, hadis banyak menyebut, fatwa ulama banyak menyebut tentang bahaya fitnah ni. Walaupun ada pertikaian fitnah itu lebih teruk daripada membunuh, ada bukan pertikaian, ada perbahasan sebenarnya. Tetapi kalau kita fikir fitnah ni tuan-tuan, fitnah, kenapa fitnah tu berbahaya? Sebab fitnah ini bila disampaikan, orang percaya dan orang boleh, bukan setakat reputasi orang yang difitnah tu boleh jatuh, tetapi kepercayaan itu akan merebak kepada orang-orang yang percaya ni. Yang menyebar tu, yang duk forward tu, yang fitnah duk forward tu, apa jadi? Ada orang yang kata, Iswardi kau pun fitnah. Aku tak pernah kena saman fitnah tau. Aku tak pernah lagi kalah saman fitnah. Yang saman kena saman kalah saman fitnah, majoritinya adalah orang PAS. Majoriti adalah orang PAS. Jadi kenapa majoriti orang PAS? Jadi ada tak kemungkinan benda ini melibatkan pemikiran matlamat menghalalkan cara? Sebab ada juga, saya terbaca lah somewhere kan, dulu adalah yang tersebar baru-baru ni kan, kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah lah. Dia kata kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah. Ada yang kata itu dah ditarik balik. Tak, dia bukan masalah ditarik balik, tapi itulah mentaliti PAS. Kerana apa? Kerana bagi dia, kalau fitnah itu boleh memenangkan, tak apa, sebab ini adalah jihad, ini adalah perjuangan Islam. Yang ada pemikiran macam tu tuan-tuan, ni saya nak cerita Syiah je. Sebab itu Syiah dia ada konsep, apa dia panggil konsep tu? Dia menipu tu. Apa dia panggil? Taqiyah.
Dia ada konsep taqiyah. Dia boleh menyamar jadi ahli sunnah, dia boleh semayang macam kita, tapi sebenarnya dia taqiyah. Dia berpura-pura. Jadi tak tahulah, kena tanya Tuan Haji Guru Haji Hadi kita lah kan. Sebab dia selalu pergi dekat negara Syiah kan. Betul ke itu cara-cara itu, kena tanya dia lah. Saya tak mahir sangat tentang Syiah ni. Ada ke Syiah punya konsep macam tu kan? Mungkin boleh tanya pada beliau. Itulah, nanti hujung nanti kita ceritalah. Dia tak berapa sihat, kita doakan semoga diberi kesembuhan. Okey, habis cerita dekat situ.